Gaji minimum memberi impak buruk bagi perusahaan mikro. Pelbagai pihak menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung dasar gaji minimum sebanyak RM1,500 sebulan untuk pekerja di negara ini. Namun di sana sini kedengaran rungutan bahawa pelaksanaan gaji minimum itu tidak adil bagi sebahagian pengusaha di negara ini. Sesungguhnya kami tidak membantah pelaksanaan gaji minima. Kami tahu impak dan kesan yang sangat baik kepada ekonomi dan juga rakyat. Tetapi apa yang kami bantah adalah dasar gaji minima versi kerajaan BNPN pada hari ini yang jelas akan merosakkan ekonomi dan mendiskriminasi ramai perusahaan mikro yang majoriti daripada Melayu dan Bumiputera, kata Pengarah Biro Ekonomi Pemuda Amanah Nasional Amar Atan. Beliau menyifatkan dasar gaji minimum ini telah dilaksanakan secara gopoh-gapah. Rata-rata pemilik perniagaan yang saya temui mengeluh dihimpit kos gaji yang melonjak tinggi apabila gaji minima dinaikkan 25% pada ketika operasi perniagaan belum pulih ke paras pra-pandemik. Semua industri termasuk yang mengalami kerugian pada tempoh pandemik dipaksa membayar gaji lebih tinggi bermula 1 Mei 2022 yang lalu, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau membangkitkan bahawa data Jabatan Perangkaan Negara pada tahun 2021 menunjukkan perusahaan mikro merupakan 78.6% daripada jumlah pertubuhan pengusaha perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS. Dasar gaji minima yang dilaksanakan Kerajaan Barisan Nasional Perikatan Nasional telah menganaktirikan dan mendiskriminasi rakyat Malaysia yang bekerja di perniagaan mikro, dakwanya. Ini kerana menurut Amar, kerajaan membenarkan majikan pengusaha mikro yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja melengahkan pelaksanaan gaji sehingga tahun depan. Maknanya bagi pengusaha yang mempunyai lebih daripada 5 pekerja, mereka wajib memberi gaji minima RM1,500 sebulan tanpa masa penangguhan. Beliau melihat tindakan ini mendiskriminasi pekerja-pekerja dalam hampir 1 juta perniagaan mikro di Malaysia. Di mana keadilan jika rakyat Malaysia menerima gaji minima yang berbeza walaupun pekerja di kawasan atau sektor yang sama? Soalnya, justru Amar menyifatkan Perdana Menteri dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan gagal sebagai pemimpin negara. Kerajaan Barisan Nasional Perikatan Nasional juga tiada perancangan jangka panjang yang relevan. Gaji minima baru diumumkan secara terburu-buru semata-mata untuk Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob ingin kelihatan sebagai hero di Perhimpunan Agung UMNO, tegas Amar. Justru Pemuda Amanah menggesa Kerajaan Barisan Nasional Perikatan Nasional agar memperkenalkan sistem gaji minima yang adil dan saksama kepada majikan dan juga pekerja. Majikan yang mengalami isu aliran tunai tidak harus ditekan dengan beban gaji lebih tinggi dan pada masa yang sama pekerja tidak boleh dianaktirikan, ujarnya. Dalam hubungan ini beliau mencadangkan 3 pendekatan, iaitu pertama, hanya majikan di sektor atau syarikat tertentu yang menjana keuntungan besar pada tempoh pandemik diperintah bayar gaji minima RM1,500. Antara sektor syarikat tersebut adalah perbankan, pembuatan sarung getah, teknologi dan sebagainya. Kedua, bagi sektor dan syarikat lain, gaji minima kekal pada RM1,200 tanpa mengira saiz perniagaan. Kerajaan memberi tambahan upah sebanyak RM300 kepada pekerja-pekerja ini dalam bentuk suntikan tunai. Ketiga, kerajaan menampung tambahan upah selama 12 bulan sehingga pertengahan tahun 2023 bagi memberi masa persediaan kepada sektor mikro, kecil dan sederhana PMKS kepada paras gaji minimum baharu. Dalam perkiraan, kurang daripada 10% pekerja PMKS atau 730,000 individu dianggar bergaji bawah RM1,500. Kalaupun suntikan tunai RM300 diberikan kepada 730,000 individu ini, kos yang perlu ditanggung kerajaan hanyalah RM219 juta sebulan. Tegasnya, jika hanya 10%, maka kosnya hanya RM21.9 juta sebulan. Menurut Amar, manfaat daripada ini sangat besar dan berimpak kepada ekonomi negara. Selain itu, kuasa beli rakyat dapat diperkukuhkan manakala kita dapat mengelakkan majikan daripada melengahkan proses mengembangkan operasi mereka akibat bebanan kos. Masih belum terlambat untuk Kerajaan Barisan Nasional Perikatan Nasional memperbetulkan kesilapan mereka. Jangan kerana silap ini, rakyat dan majikan di Malaysia dianiaya. Ujarnya, kos RM21.9 juta sebulan bagi 73,000 pekerja tidaklah begitu tinggi berbanding dengan gaji RM6 juta bagi seorang CEO sebuah syarikat yang kini dikatakan mungkin muflis. Bagaimana? Adakah ini kerajaan keluarga Malaysia? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel.
Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.